Ini basically the idea is to make it recyclable. That means, yeah, function. Tak ada. Tak ada cerita kegunaan function. Tak bagus. Dia tertinggal tu. Okay. Okay, so the idea of function, when we learn function, okay, so with function, satu yang senang adalah divide. Okay, when we can divide our work, okay, divide our work, okay, divide our work ni maksudnya program kita, if you look at your program, okay, in real life your program will be in one page lah, okay, in one source code, okay, and it will be a long source code. So if you want to divide your work, maksudnya katakan macam nanti bila you all buat projek kan, okay, kalau ada group projek lah, ataupun dia jadi individual. Let's say you nak kata, okay, kawan you yang pertama, dia akan buat function untuk input sahaja. Nampak tak? Okay. And then kawan you yang kedua, dia akan buat function untuk proses dia. Dan kawan you yang ketiga akan buat function untuk output sahaja. Okay. Itu that what it mean by dividing your work. Okay. Sebab kalau you buat macam sekarang, okay, semua benda berada dalam satu source code yang sama. Perhatian, maksudnya kita comment input kat situ, output kat situ, and then proses pun dekat situ. Okay. So susah lah kita nak divide our work. So the idea of function, satu kita easy to divide our work. Okay. And then the second one is reusable. Second one will be reusability. Okay. Maksud reusability ni macam ni lah. Biasanya reusability ni lagi senang kalau kita nak cakap dalam bentuk system defined function. Okay. Maksudnya bila you nak buat power, you nak buat square root kan, you dah tak perlu fikir dah. Maksudnya you boleh pakai banyak kali. Kan? You tak perlu tahu tu macam mana dia berlaku. Okay. So that's the idea of reusability. Tak apa, nanti saya tunjukkan. Okay. So back to function. Okay. So function ni basically, mungkin ada notes lah. Saya tak mengaruh. Okay. Basically, okay, kita akan ada dua jenis function. Okay. So the first function kalau kita tengok dalam buku tu is kita panggil sebagai built-in function. Okay. So built-in function ni semua function yang dah ada dalam sistem. Maksudnya you nak pakai CR, you nak pakai CA, nak pakai Nline kan. So ini semua dah ada dalam kita punya library IO. Okay. So ni contoh-contoh function yang dah ada. Okay. And then kalau you nak pakai macam you pakai apa? Set with kan. Lagi apa you pakai? Apa yang ayat 3 magic tu kan. So yang itu akan ada dalam IO manipulation. Okay. And then apa lagi? You nak pakai square root. Okay. Dan you nak pakai power kan. Power. So yang ini akan ada dalam math. And then you nak pakai apa? String copy. You nak pakai string compare kan. Bagus juga kan buat benda ni. Boleh buat revision. Okay. String copy, string compare. And then buat the last function. String compare, ignore. Okay. So yang ini akan ada dalam string. So, itu yang akan ada documentation. Okay. So selain daripada tu, you boleh rujuk kat buku lah. Maksudnya, bila you pakai math kan, tak semestinya ada square root dengan power je. Kalau you tengok dalam buku ni, dalam math ada shilling, ada floor. Ada shilling, dia pakai shield lah. Okay. And then ada floor, maksudnya bunda ke bawah, bunda ke atas. Okay. And then dia ada log. Log ni kuasa 10 kat sebelah saya. Power kita dah pakai, square root dah pakai,
Sine, cosine, tangent, cotangent, kan? Okay. And then Sir, dalam, saya. untuk power yang saya tulis tu PWR tu power yang dalam Oh, buku sorry. PWW tu power. Sorry. Salah language. Sorry. Saya rasa yang itu mungkin GD. Thank you. Okay. Betul tu. Saya salah. Don't worry. Nampak so ada banyak lah function. Okay. Kalau macam tengok kat contoh ni, kalau you masukkan lagi satu header kan, ada satu header, you type .h ni kan. So you akan tengok lagi banyak lah benda yang you boleh buat tanpa perlu fikir. Macam mana, macam kita nak buat lah. Macam apa orang kata, kalau you type dalam Word kan, macam mana boleh you tekan Shift F3 tu, dia jadi huruf besar, huruf kecil kan. So dia pakai function macam ni. So dia boleh check sama ada dia is lower case, ataupun is upper case, ataupun is digit dia boleh check. Is digit pun dia boleh check. So is digit ni maksudnya walaupun you punya input dalam bentuk string, you buat dia dalam bentuk char kotak input random kan. So you boleh check nombor karakter yang you masukkan tu adalah digit ataupun apa tu? Alpha numerical. Alpha numerical. Okay? Maksudnya ABC ataupun 1 to 2. Yang tu lah you boleh compare kan. Ataupun is alpha. Alpha ni alpha numerical. Okay? So ada banyak lah built-in function. Okay? So the more library you add, the more function you can use. Ni yang set precision kan. Tadi saya nak tulis set way. Okay? So lagi satu yang kita biasa pakai set precision. Banyak lah library. Dan kebiasaannya function yang juga ada kurungan. Kebiasaannya. Kenapa saya kata kebiasaan? Sebab C out, C in dengan n lain dia tak ada kurungan. Okay? Maksudnya selain daripada biasanya dalam IO stream lah. Sebab IO stream ni kenapa dia tak ada dalam kurungan? Sebab dia tak ada driver. Sebab dia nak execute pada you punya konsol, pada you punya kotak hitam. So bila you pakai kotak hitam tu, basically you dah masuk kepada apa orang kata, window punya sistem. So bila pakai window punya sistem, dia dah pakai lain sikit lah dari video. So dia tak ada kurungan. Tapi bila kita bercakap pasal function, dia mesti ada kurungan. Itu yang pertama lah. Kalau kita pasal function. Okay. Kenapa saya ada message saya? Okay. Sama lah macam saya. Ada kawan juga dapat masuk kelas. Komputer dia auto restart. Mungkin sebab update apa tadi. Okay. Next one. Apa lagi? Okay. So, selain daripada yang dah ada ni, kita juga boleh buat function kita sendiri. Okay. Maksudnya, function yang kita buat sendiri ni lah yang kita panggil sebagai user defined function. Okay. So user defined function ni terpulanglah pada kita nak bagi nama apa. Okay. Kita boleh bagi nama macam ni. Kita boleh bagi nama tambahkan dua nombor. Nampak? So bila kita tulis macam ni, kita cakap macam ni kan. Maksudnya kita dah tahu dah function ni nak tambahkan dua nombor. Macam mana dia buat apa semua? Basically dalam kepala kita dah ada dah idea. Nampak? Okay. So kita boleh buat function apa-apa yang apa sahaja nama. Okay. Contohnya macam print semua output. Okay. Ini contoh-contoh user define function. Maksudnya you boleh bagi nama sendiri and then you define lah dalam tu apa you nak buat. Sebab tu bila kita nak buat user define function ni, ada 3 benda yang kita perlu buat. Okay. Yang pertama kita panggil sebagai yang saya panggil lah. Yang saya panggil dia ada 3 step. Step yang pertama kita mesti ada function declaration. Function declaration ni maksudnya kita macam kita buat hash include tu. Dia pun berada di atas. Faham tak? Maksudnya kita nak bagi tahu dalam kita punya program ni ada beberapa function yang wujud. Kita declare. So lepas kita declare, baru kita buat the second step. Kita panggil sebagai function. Saya panggil sebagai, saya ikut buku mana lah, dia kata. Saya panggil sebagai function definition. Okay. Kalau ikut buku function declaration ni ada nama lain lah. Yes.
Kita juga panggil sebagai function prototype. Kenapa kita panggil dia sebagai function prototype? Sebab dia tak ada define apa-apa. Dia hanya bagi tahu benda ni wujud. Macam prototype lah. Prototype ni dia hanya bagi tahu benda ni mungkin kita akan buat. Mungkin tak buat, dia akan buat. Okay. And then step 2, kalau ikut dalam buku dia kata function call kan. Step 2 sebenarnya adalah function distribution. Okay. Step 2 sebenarnya kita kena define dulu function kita. Lepas kita dah declare, lepas tu baru kita define. Kita kata macam mana nak buat tambahkan dua nombor tu. Ambil nombor pertama, tambah nombor kedua. Simpan kepada jawapan. Returnkan jawapan. Nampaklah. Cerita dia kita define kan apa step ni. Okay. And then last sekali baru kita boleh buat function call. Function call. Dia panggil function calling. Okay. Tapi dalam buku panggil function. Okay. So, function prototype, function declaration dia ada dulu. Function call ni dia ada banyak nama. Okay. Ada orang panggil function call. Ada orang panggil function execution. Ada orang panggil function apa saya panggil? Invocation. Invocation. Sebab kat sinilah kita execute function yang kita dah define tadi. Nampak? First kita declare, second kita bagi tahu apa dia nak buat, third baru kita panggil apa yang kita nak buat. Okay? So this is the 3 steps dalam user define function. Okay? So sebenarnya kalau biasanya saya ajar, okay? Kalau bukan saya ajar lah, kalau saya pakai Borland, okay? Maksudnya saya tak pakai Dash C++. Okay? Kalau you perasan, sebenarnya you all dah buat function ni dah lama. Okay? Kalau biasanya saya ajar, saya akan, kalau saya pakai Borland lah, kalau kita belajar kat lab, saya tak akan ajar yang int main. Kalau you ingat kan? Sebab dalam apa-apa program C++, apa dia kita punya program akan cari yang pertama adalah perkataan main. Okay? Function main. Ini function kita lah. Okay? So, biasanya kalau saya pakai Borland, kalau saya pakai compiler yang lain, saya takkan pakai int terus. Walaupun benda ni tak ikut prosedur lah. Okay? Dia sebenarnya digalakkan pakai int. Okay? So, saya biasanya akan pakai main sahaja. Sebab supaya saya ada benda cerita masa function. Okay? So, kita cerita. Okay? So, main ni adalah, perkataan main ni adalah reserved word. Okay? So, maksudnya main ni, bila kita compile, bila kita run, apa compiler kita akan buat adalah, dia akan cari main. Kalau dia tak jumpa main, dia tak boleh run apa-apa. Okay? Dia kena cari juga perkataan main. Okay? So, main ni adalah main function lah. Sebab tu nama dia main function. Function yang pertama. Okay? Okay. So, biasanya saya akan buat dia kosong. Okay? Bila kita buat dia main sahaja, maksudnya adalah depan perkataan function yang kosong, sebenarnya dia ada perkataan void. Okay? Void itu maksudnya dia tak ada, dia tidak memulangkan apa-apa value. Okay? Susah nak cerita kan? Tak boleh lagi, kita buat contoh kan. Okay. And then, okay. So, bila dia void, okay? Bila dia void, dia tak ada perkataan return. Maksudnya dia habis macam ni. Buatlah apa nak buat dalam ni. Okay. Sebab tu kebiasaannya, void function ni kita gunakan untuk output. So, kalau kita ada void, kita juga ada non-void function. Non-void function. So, non-void function ni kita boleh pakai apa sahaja data type. Maksudnya, kita akan kata macam int lah, kata kan. Non-void function ni kan. Okay. So, kita boleh kata dia int yang ni. Nampak? Okay. So, apa function ni akan buat? So, basically, kita tahu biasanya function yang non-void ni, dia akan returnkan sesuatu. Dia akan ada return. Apa yang dia nak returnkan? Dia nak returnkan jawapan. So, macam mana dia boleh returnkan jawapan? Maksudnya dalam ni akan ada declaration jawapan. So, macam mana nak tahu depan ni jenis apa? Kan? Macam mana nak decide depan ni jenis apa? Okay? So, you tengok jawapan. Apa yang you returnkan? You returnkan jawapan. And then you tengok jawapan ni you declare sebagai apa? Katakan you declare sebagai int jawapan. Kan? Betul? Kan? So, maksudnya jawapan ni you declare sebagai int, so automatic function you akan jadi jenis int. Nampak tak? Kalau you kata you declare jawapan ni as double, tak ada masalah. Kan? Maksudnya you tengok return jawapan declare sebagai double, so automatic function kita jadi double. Nampak tak? Senang tak? Okay.
Itu yang sama lah. Maksudnya kita ada dua jenis function. Satu saya panggil sebagai void function. Okay. So void function dia tak ada return. Maksudnya apa sahaja yang dibuat dalam ni tak boleh dipulangkan. Okay. Non-void function maksudnya dia ada return. Okay. So tak kisah mana-mana jenis function. Okay. Nampak ada kurungan ni kan? So kurungan ni ada guna. Dia macam kalau macam ceiling lah, biasa dinamakan ceiling. Power kan? Kalau square root, biasanya dalam kurungan ni ada satu benda je. Dikatakan square root of apa ni namanya? X. Betul tak? Okay. Maksudnya ada satu je variable. Okay. Tapi dalam power, you akan ada dua variable. Maksudnya boleh kata power of X with power of 3. Dia ada dua variable. X dengan okay. So you boleh jadi sama ada variable punya value ataupun you hantar direct. Okay. Itu untuk execution. Dia jadi kita discuss. Okay. And then this function, maksudnya kat belakang ni, yang dalam kurungan ni kita panggil sebagai parameter. Okay. Kalau you tengok dalam ni kan, mana ni dia kata parameter. Dia baru sampai return statement. And then void, and then local variable tak apa. Kalau you tengok 5.5, page 140, parameter. Maksudnya kita kena define dia punya parameter. So kalau macam ni, mungkin kalau macam void, untuk print mungkin kita nak printkan double. Mungkin yang kita pernah buat sebelum ni lah. Okay. Double total selection. Sebab kita nak print output kan. Double total apa lagi? Total sum. Maksudnya biasanya untuk print output kita akan print benda-benda yang total lah sebab dia output. Okay. And then untuk yang tambah dua nombor ni, parameter kebiasaannya value yang kita nak gunakan. Okay. Value yang kita nak gunakan tu apa maksudnya? Kan kita nak buat tambahkan dua nombor kan function kita kan. So mungkin kita nak terima sebab kita declare double kan. So mungkin kita nak terima value double siapa nama dia? Double value pertama. And then double value kedua. Nampak tak? So dekat dalam ni nanti kita akan gunakan kita punya variable sama macam total collection. Maksudnya dalam ni nanti baru kita buat dia punya cout. Biasanya print output kan untuk cout kan. Maksudnya kita buatlah ayat dia apa kan. Bla 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 ni kan. Apa kan? Sama dengan RM. Macam tu kan. Apa-apa kan. And then pen dengan value. Okay. Sama juga dengan total sum lah. Buruk pula boleh buat macam ni kan. Kita cari. Macam ni. Okay. Sini ni jadi double total. Okay. Ini apa? Total slash. Okay. Ini. Apa? Total. Dapat tak? Okay. So itu maksudnya. Maksudnya apa yang kita hantar biasanya kita nak pakai. Boleh juga kalau you hantar you tak nak pakai. Tapi macam membazir lah. Okay. So this one, okay, value pertama, value kedua ni, you pun boleh agak kan. Maksudnya dalam ni lah kita buat dia punya proses. So kita akan buat jawapan sama dengan value pertama, okay, tambah dengan value kedua. Okay. Sabar. And then ada juga nanti yang tanya. Kalau return, okay. So limitation of return, okay. Limitation of return, kalau you tengok kan, kalau sambung di belakang kan, okay. Limitation of return, okay. Kalau tak ada limitation, dia tak cerita kan, kenapa kita buat? So maksudnya dia tak semestinya kena ada parameter. Dia boleh jadi tak ada parameter, okay. Contoh yang tak ada parameter maksudnya kalau macam kita buat lah, okay. Kita kata display. Menu. Bila kita buat program kadang-kadang kat atas kan, kita kata macam ni lah, display menu kan. Display menu mungkin tak ada parameter. Kenapa display menu tak ada parameter? Okay. Boleh ada function yang tak ada. Dia tak semestinya untuk void kan. Okay. Tapi boleh ada function yang tak ada parameter sebab kadang-kadang bila you buat menu, you just nak bagi tahu je kan. You buat cout kan. Macam yang kita buat untuk apa tu? Dana Al-Ihsan kan. Dana Al-Ihsan. Kan? Yang kita buat tu kan. Kita kata masukkan I.
Betul tak? So ini menu kan. Dia tak ada apa-apa nak terima daripada kita punya apa ni namanya? Kita punya daripada variable. So tak perlulah ada parameter. Boleh juga dana al-mubarak. Saya rasa lah nama dana tu. Saya ingat tak ingat. Okay. So yang ini kalau ikutkan tak perlulah ada parameter. Sebab ada tak kita nak pakai apa-apa variable dalam. Macam ni ada kan? Kita nak pakai. So kita kena hantar. Macam ni ada kita nak pakai. So kita kena hantar. Tapi yang ini tak ada. So kalau tak ada, tak ada. Okay. Nampak eh? Okay. And then soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua akan timbul pula persoalan. Kalau kita ada function macam ni. Okay, kita buat function kan. Kita buat user define suka hatilah kita nak define macam mana kan. Okay. So katakan kalau macam you kata nak buat apa. Okay, tambahkan 2 nombor kan. Tambahkan 2 nombor. Kita buat function paling banyak. Okay. Sambil cari average. Raja. Kan? Katakan dia buat function macam ni. Okay. Macam mana kita nak buat? Boleh tak kita buat? Sebab return ni satu je masalah. Dalam satu function hanya boleh ada satu return. Maksudnya dia jumpa return yang pertama je dia keluarlah daripada dia punya function. Macam mana kalau kita nak buat macam ni? Kan? So datang pula istilah dekat page mana tak page tu? Passing by value, passing by parameter, passing by reference. Dekat 117 tu, passing by reference. Okay. So bila passing by reference ni kita boleh tambahkan. Okay. Maksudnya kan ni macam sama kan. Kita buat. Sambil cari average. Okay. So macam ni kita boleh adjust ni. So yang pertama kita tukarlah nama function ni bagi. Okay. So double jawapan tambah kita dapat kat sini. Okay. Kita tukar nama dia. Kalau kita tukar nama pun boleh juga tambah. Supaya senang differentiate. Kita tak fikir dulu. Okay. Tambah dulu. Ya. Okey kita. Okay. So macam mana kita nak pulangkan juga cari average ni? Okay. Maksudnya kat sini. Okay. So kalau kita nak pulangkan lebih daripada satu result. Okay. Kita ada result yang kedua kat sini kan. Kita buat kat sini. Average. Okay. Average result word. Tak apalah. Saya tambah my. My. Tak ada function average rasanya. Tak apa. Tapi kita ambil yang custom So apa kita boleh buat adalah kita buat my average sama dengan tambah. Simple je kan. Tambah bahagi 2. Betul tak? Okay. So tapi macam mana kita nak return kan? Kita tak boleh letak return lagi kat sini. Okay. Kalau kita letak return kat bawah ni. Return kat bawah ni. Okay. My average. So apa akan jadi? Bila dia masuk function ni, dia bawa lah dua value ni kan. Okay. And then dia tambahkan, dia cari average. Bila dia jumpa return tambah je, dia terus keluar daripada function ni. Maksudnya yang ini dia takkan buat langsung. Okay. Sama juga kalau you letak dekat atas. Benda yang sama akan berlaku. Maksudnya dia akan return average sahaja. Tapi return tambah dia tak buat. Nampak Okay. Itu masalah dia lah. Okay. So itu kekurangan dia. Okay. Itu yang pertama lah. Okay. Dan kita tak boleh buat macam ni. Kan? Dia kata, apa susah letak kat sebelah. Tak boleh buat hati-hati kan letak kat sebelah. Macam ni lagilah tak boleh. Nampak So dia tak ada return ni satu benda je. Dia tak boleh ada koma-koma dan apa kan. Dah apa semicolon ke apa tak boleh. Semicolon maksudnya dah habis lagi tak boleh. Kan? Koma kan. Tak boleh. Okay, maksudnya bila you kata return hanya boleh return satu value. So macam mana kita nak returnkan juga value yang ni. Okay. So kita gunakan return by reference. So apa maksud return by reference? Return by reference ni maksudnya kita tambahkan dia as our parameter. So return by reference ni beza dia satu je. Kita tambahkan keyword. Dia ada n. Maksudnya dia two way. Dia dua arah. Okay. And then baru kita letakkan kita punya variable. Itu je. Okay. Maksudnya kalau tak ada simbol n ni, okay, bila you hantar value,
dia habis. Maksudnya dia hantar je. Dia hantar je. Dia hantar je. Dia hantar je. Dia terima je. Dia terima. Baik. Tapi kalau ada simbol and ni maksudnya you boleh hantar value dan juga you boleh ulangkan value. Boleh return juga dia punya value tanpa menggunakan perkataan return. Okay. So, passing value, kita ada beberapa cara lah. Kalau you perasan dekat contohnya atas ni, sinilah contoh mudah. So, bila kita nak passkan value, kita ada dua cara. Cara yang mudah. Satu, kita passkan by variable ataupun kita passkan by the actual value. Sebab tu, kalau kita nampak kat sini, dia ada istilah formal parameter dengan actual parameter. So, formal parameter ni hanya berlaku pada ketika dua ni. Okay. Ini formal. Maksudnya untuk formality sahaja. The actual parameter hanya berlaku pada step. Okay. Dia apa nak cerita? Last one. Boleh tutup. Kenapa saya tutup buku? Okay. Sebab soalan nak buat dari sini. Okay. Last one. So, boleh tak function void returnkan value? Itu soalan dia. Boleh tak? Sekarang. Tanpa menggunakan return. Boleh tak? Function jenis void. Tadi kita kata tak boleh ulangkan value. Betul tak? Tapi boleh tak kalau kita nak function void ni ulangkan value? One drop, two drop. Okay. Boleh tak kalau kita nak function ni, function apa namanya? Function void ulangkan value? Boleh. Tanpa menggunakan perkataan return. Ingat tak? Void tak ada return. Tapi boleh tak kita nak ulangkan value? Boleh. Tak ada masalah. So, apa kita boleh buat adalah kita boleh kata ya. Okay. Apa kita nak bagi nama? Tambah jugalah. Okay. Tambah semua. Tambah semua. Okay. Tambah semua sama dengan kita tambahkan total collection. Walaupun tak logik kan. Contoh je. And then kita tambahkan dengan total sum. Maksudnya berlaku juga proses dalam ni. Maksudnya kita nak pulangkan value tambah semua ni. So macam ni kita nak buat. Kita boleh returnkan gunakan kita punya reference. Kita punya parameter. Ini yang kita panggil apa ni? Return by variable ni. Ataupun itu nama buku teks dia. Return parameter lah sebenarnya. Nama pendek dia. Nama buku teks tu kita panggil sebagai, saya kena naikkan yang buku teks. Passing by reference. Okay. So when you pass value by reference maksudnya disebutkan lah. Yeah. When you pass a value by reference, so this value is returnable. Okay. So kita boleh return by reference. Okay. So boleh juga kita expand ini. So ada apa soalan? Banyak soalannya. Okay. So habis cerita dia. Macam ni saya nak buat ni. Pun tak tahu. Apa saya say? Okay. Boleh dia buat dan dia tak lari-lari. Tidak. Boleh ibu? Tidak. Jadi. Ada soalan? Ada soalan? Sampai tu boleh tanya. Last tu. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Inilah simplified notes dia. Tapi kalau tengok ni, orang pula tak faham Fosfor ni tulisan bulu. Saya tak suka font. Okay. Sorry rehat. Okay. Ada soalan? Tanyalah apa-apa nak tanya dulu. Ada soalan? Tak ada? Check tak ada. Takut saya buat check
Ya. Alright. Alah kan. Aduh kan. Sorry, sorry. Eh, alright. Sikit kot. Jelas, lulus ya. Buat kita tak apa. Okay? Soalan? Tak ada. So kalau tak ada soalan, boleh buka buku. Page 140. Soalan yang tak akhir. Kita buat soalan yang susah-susah. Ini soalan yang tak akhir. Boleh tengok. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Ini idea? Ada siapa ada idea? Idea? Ada idea? Anybody? Ada idea tak? Kami nak buat. So, kalau saya lah, untuk awal-awal ni kan, saya takkan ajar you all buat terus lah. Maksudnya, tengok terus jawab. Dia tak ada lah. Okay? Tapi untuk mencapai tahap tu, you all kena banyak praktis lah. Okay? So, untuk memudahkan pemahaman. Okay? So, untuk memudahkan pemahaman, what we're going to do today is, kita akan buat dia macam biasa. Maksudnya, first thing, you baca je soalan tu daripada atas ke bawah. Baca daripada mula sampai habis. Apa example. Okay? Saya pun nak baca lagi soalan. Okay. So, mari kita baca soalan. Okay, so software. Okay, so right. Liver cancer, particular hospital. So, dia suruh calculate gender, calculate youngest, calculate patient. Ini macam tak bagus lah soalan ni. Sebab dia tak ada tambah sambungan. Dia just sum je. Not good lah. Change question fraction in ratio to whole number. Buat ada INTI. Buat fraction. Okay. Sekejap add to fraction. Okay. You see, first numerator, second, third. Okay. Soalan 19 tu nampak bagus kan? Operasi dia pun macam banyak kan? Banyak kali pula. One drop, two drop saya nak jawab buat sendiri. Drop perfume dengan laundry ni. Apa yang saya nak buat lah. Function itu the total score of all places. Ini right function sahaja. Final. Okay. Kita buat question number 4. Okay. Receive the total quiz for all quizzes and the total score of all quizzes then calculate and return. Berapa number quiz? Okay. Let per total score of all lab assignment then calculate and return. Return the percentage. Okay, faham. So, tak kisah berapa number dia lah. Okay, faham. Saya nak memahamkan soalan yang ini pun susah. Benar dia. Dikatakan kalau kita masuk makan 60. Kemudian darab dengan 15 bahagi 9.
So tak kisah berapa kita masuk markah. Faham. Okay. Okay, kita jawab soalan nombor 5 Page 130. Okay. Page 136. Question number 1. Okay. Okay. So based on this question, kita akan calculate ni lah. Which is quite good lah. Okay. Then kita try to improve. Okay. Okay. So, berapa? Kurang sejam tu kan. Okay. So, dash. Okay. Ayu itu kecil je. Oh, saya lupa saya buka font. Bukan. Okay. And then kita letaklah semua kan. H input, typo, information. Then H input. Okay. Then the last one, H input. What else? Okay. Domain. Lupa. Nampak? So bila dia bukan perkataan void je, apa yang kita biasa standby? Kita standby kan dia punya. Dalam case ni kita return 0 lah. Kita tak return dia punya. Okay, untuk main. Okay. Okay. So, kita jawab macam biasa dulu. Kita tengok. Okay. So, dia kata receive the total quiz, total ni kan. Lab, and then test, and then project, and then final. And then carikan sum. Write the main program or the above function. Add the score, determine the student grade. Okay. This is quite good lah. Okay. So, kita try jawab as straightforward as we can. Okay. So, yang pertama, kita buat macam biasa. Kita buat macam biasa dulu. Jadi, kita buat dalam bentuk sequential. Sebelum kita jadikan dia dalam bentuk. So, kita buat macam biasa. Ada input. Okay. Dan ada proses. Dan ada. Okay. Okay. So, apa kita nak declare? Kita declare je. Kita jawab soalan ni kan. Bila dia baca, walaupun dia kata function. Tapi, basically bila dia baca soalan ni, faham kan apa dia nak buat dalam bentuk biasa. Maksudnya, walaupun dia kata buat ni dalam function macam, basically sebenarnya dalam proses nanti nak cari markah quiz dalam bentuk percentage, markah ni dalam bentuk percentage apa semua. Ni nak sumkan, ni nak buat if else, nak tengok dapat duit apa. Itu je kan, itu kan. Okay. So kita buat benda yang sama lah. So kita masukkan double markah quiz. Markah. Ikut susunan dia, markah quiz. Okay. Double. Then double markah left. Tutup. Then double markah test. Ikut je nama dia. Ikut lebih kurang sama lah. Jangan bagi nama. So syarat nama function dia sama juga dengan nama variable. Dia tak boleh sama. Dia nama function dengan nama variable tak boleh clash. So sebelum ni kita kata nama variable dia tak boleh clash kan. So sekarang kita tambahkan. Nama variable dan nama function tak boleh sama. Sebab nanti you confuse lah. Okay. You confuse, system pun confuse. Okay. Dah project. Okay. Ini markah yang user akan input. Ikut. Yang ini yang user akan input. Okay. Yang ini pula yang kita akan kira. Maksudnya based on this one nanti kita akan cari markah percentage dia kan. So kita bagi nama sama. Double percent. Okay. Then double buatlah. Kali ini tadi. Okay. Kita tukar nama. Okay. Check. Okay. Okay. Okay.
Last sekali. Okay. Alright. Okay, tanda nampak semua ada. Kita buatlah meta-meta berapa semua. Okay. So, untuk input pula sama. See out. Okay. Kita buat je macam biasa. Sequential macam biasa. Okay. Yang lagi baru saya tunjuk apa maksud reusability and so on. Okay. Quiz. Apa saya ada ni? Quiz. Saya dia. Enggak buat. Doctor tu. Inilah kot. Lupa pula pasal kita kena pakai bahasa lain. Tak apalah, kita pakai bahasa Urdu lah. Apalah. Salah. Order kat sini. Okay. Alright. Okay. And then what else? Tu. So yang ini akan jadi dan proses kita semua boleh agak baca soalan boleh agak ya. Satu tu macam ni. Ini sama dengan P divide by 15%. Tetap dengan 15% by 100. So biasakan diri dekat 0 bagi walaupun dalam kes ni salah. Sudah apa kan? Okay, but just to be safe, no harm in that. Okay. So, let's kan. Project underscore tambahkan lah sama ya. Okay. And then okay. Okay. Baik. Ini bila kot. Yalah tengok sini dalam setengah program language kita tak boleh letak space kriteria. Dia akan auto correct ni. Dia akan gunakanlah untuk dia macam BB lah kot pasal saya. Dalam scheme pun rasanya kan. Okay, so the last one. Lupa ada satu proses. Kita nak buat if kan. Okay. Ini contoh soalan saya lah sebenarnya. Sebab dia ada pusing-pusing banyak-banyak ni. Okay. So if apa lagi kita boleh buat dengan ni? If lah. So kalau score tu, kan, percent score. Percent score ni 90. 90 lah.
Buatlah okay, kan. Saya masih open final. Boleh-bolehnya nak bagi A kan. Okay. Dan equal to ini bunyi. Ini. Okay. So, kita lupa fikir satu. Campur. Break. Break. Correct. Okay. Kita dulu. Okay. Untuk kena kita tak ada ni. Okay. Okay. Ya, kita berapa lah? 4.2. Jam 4. Ya. Tapi saya take. Tapi dia tak take. Oh dah. Dan tengok ada error ke tak? Kenapa dia ada error? Oh, boleh. Oh, okey. Kalau tak buat, you tak ada orang tegur kan? Ini namespace standard. Okay. Wah, ada error. Ada error. Cantik. Ini dah okey. Semua dah okey. Oh, yang ni tak tukar. Astagfirullah. Calculation tak tukar kita ni Left. Dah ada. Apa lah. Ni quiz lagi. What should be here? Quiz. Untuk kita. Ya, kena baik tu. Satu. So, test dah tukar. So, sini persentif test. So, sini. Alamak, tunggu. Mesti edit sini. Markah left. Okay. Markah S. Okay. Okay. Dan dia punya ni pun lain kan. 5. Okay. Ini 20 dulu. 20. And then so ini kita akan dapat okay. Sampai tu kan. Sampai dulu. Okay. Okay. Ya. Buat. Ini akan lebih. Saya copy paste dulu lah. Pasal ni 1, 2, 3, 4. Kita kena buat 6 lah. Okay. 1, 2, 3. So, Ya saya. untuk grade perlu declare ke atas. Declaration. Perlu belum? Saya ada tambah tadi. Oh. Oh, char. Char je. Oh, dia tadi E kan. Ini kita letak kat layar set. In case lah. Okay. Kalau kita punya calculation jadi bila. Okay. 3. 0. 0 to 59. Less or equal to 60. Okay. Less than. Less than. Then
Okay. Dan yang ini maksudnya more or equal to 50 but less or equal to 70. 70. And then this one 70 or 50. Yang lari juga nampak kan? Jadi pun 80 kan? So, kita buat less or equal to 80. Maksudnya 79.999 baru dapat. Okay. 80 5 less or equal to okay. Siap lah. Jadinya okay. So untuk output buatlah macam ni dulu. Simple kan? Cari input. Cari input. Supaya ada idea. Ni. Good. Kasih sama apa? Dengan ini tambahkan pesan ni. Smart. Oh, tak ya. Boleh pakai ini. Oh, dia jarakkan dia. Itu istilah kita. Alah. Tak ada istilah. Kita tak O je lah. Ini kita letakkan dia punya persepsi. Apa nama dia? Lagi pun. Apa nama mafah dia? Saya lupa. Oh, perkataan persen. Okay. Dan yang ini, kalau nak cantik, kita tambahkan lah kan. Persen tu. Dan persen yang itu, baru kita letakkan ini. Yang penting yang pertama ni. Bawah ni input ni. Input apa pun. Ya. Saya lupa nama function ni. Semua sama lah. Kita terus. Bukan. Salah. Dan ini pun sama. Terus. Ingatkan saya tukar variable lah. Kalau saya lupa. Kajian. Tukar variable. Memproses semua tak tukar. Okay. Terus. Jadi keluar sebelah-sebelah lah. Inilah. Okay. So, kalau nak cantik, dia apa kita buat? Kita tambahkan dia. Okay. Yang ni tak tukar. Persen less. Then this one percent. 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 And then 1%. Kita ada apa? Kita check dulu. Okay. And then what else? What else? Okay. Then kat bawah ni baru kita printkan dia punya. Agak-agak dulu. Agak-agak je. Bermula lah. Dan percent final. Dengan ini kita nak printkan dia punya. Okay. Kita tengok macam kita. Alright. Then. Kita agak-agak tak tengah kan. Okay. Final grade. Yelah. Ini tentu dia seorang sebenarnya. Boleh lah. Agak-agak dulu nanti baru kita adjust dengan static. Okay. Ini.
project 4. Ni cantik. Error. Tak ada error. Nice. Okay. Semua akan quiz. Kalau dia dapat 90 telefon, ada masalah. Dan ya, 3 telefon tak tahu. Kita nak ajar. Kita try. First time. Project just 50 lah. Yang final, kita akan dapat. Boleh tak? Kita logik tu, proses yang tu tak kisah. Proses tambah tu yang penting kan. 15 campur 15, 30. 30 campur 15. 15. Campur 15, 30 campur. Betul lah, lebih kurang lah kan. Betul. Okay, cuma spacing kita tu nampak tak cantik kan. Salah. Salah sikit. Okay. So, kita boleh pakai. Pakai ini. Asal dia ni. Tengok bagian jarak. Okay. Yang pertama kita tengok. Yang kedua, dia sepatutnya tak sepanjang ni. Ikut. Itu masalahnya bila kita tak pakai tag. Kita pakai tag lah. Tapi kita buat benda sama tu kali. Okay, kita lupa 3 ayat tu. Ubah. Yes. Okay. Ini orang hafal lah. Kalau boleh. Ini saya. Dah 2 tak apa. Okay. Ya, hafal. Ya, hafal. So, set precision. Kan biasa kita letak 2 kan. Okay. Kalau nak letak 1 pun boleh. Dalam kes ni kita letak 1. Okay. Sebab banyak-banyak kan. Okay. And then set width pun kita tahu paling besar pun 100. So kita jadikan 1004. Kita perpuluhan 1 ni. So maksudnya 6. Kita buat unit sikit lah kali ni. Okay. Jadi kita letakkan set width 6. Okay. Yeah. Okay. 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 So kenapa kita letak 6? Sebab kita nak mencuba benda yang lain. Kita ada sebab untuk cuba benda ni. This one. Okay. And this one kita tahu. Okay. Kita dah lari balik dulu. Kita ada just balik. Okay. Ini juga dah bertambah spacing. Ini dah bertambah kan. Okay. Tak, satu spacing. Itu dia tempat. Itu tempat. Pusat ni dah cantik. Okay. So, nak bagi dia sama, apa kita boleh buat adalah apa perlu fikir kan. So kalau kita nak fikir, apa dia buat? Tambahkan tag dia. Tag tak sama dengan. Okay. So apa dia akan buat adalah, so kat sini kita tak perlulah fikir berapa banyak kita nak. Kita just try 5 dulu. Macam tu lah. Dia jadi lebih mudah. Tapi nanti grade ni dia akan keluar dekat bawah. Okay. Okay. Ada berapa? Step ada 1. Yang ni katakan 3 tab. Kita ada kita ni agak-agak. Okay. Kita tahu kita ada 3 tab kat sini. Dan pass rate. Okay. Baru keluar. Okay. Kita try. Okay. Try output kan. Slow. Itulah. Boleh agak macam ni kalau semua sama kan. Dia ada percentage 50. So nampak ni dia lari kan. So kenapa dia lari? Sebab yang ni terlebih 1 tab. Kita buang 1 tab. Okay. So tak adalah susah nak kira space. Itu gunanya pakai
tumpan. Malah saya tak buang lama. Projek tumpan. So lagi satu tab. Itu tab. Okay. Fine. Kita dia keluar 1.perpuluhan sahaja. Tidak update lah yang baru. Yes, nampak so grade dah sama. And then yang ini, yang ini dia pun terlebih satu step. Jadi kita nak dia sama dengan yang belakang. Saya tengok buat sikit start. So kita step precision kita pun satu je. Kan? So yang ni berapa titik? 1, 2. Itu satu. Satu je. Oh, dari satu stage. So maksudnya kat sini kita tambahkan satu. Okay. Bentar balik. Tedious job lah. Printing memang tedious job. Okay. Okay. Baik. So dia akan stamkan cantik macam tu lah. Baik. Baik. So beza dia kali ni, precision kita lebih pendek. Berapa dia tinggal kata? 1, 2. Oh sorry, ni space 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kata set with 6. Yeah. Left precision kita letak 1. So keluar 1.perpuluhan sahaja. Yeah. So everything is nice here already. Sekarang kita pindahkan kepada function. Dalam masa 11 jam. Okay. So function. Alah, saya lupa nama dia. So this is how we do it in sequential. Okay. Kan dulu. S nama yang sama. Okay. S. This one. Tambahkan nama kat belakang. Ni kita buat dalam bentuk CQN. Ini dalam bentuk biasa lah. Saya kupas sekali. Okay, so yang next one, save as kan yang baru. Supaya you ada mapping. Okay. Apa ni? Function. Okay. So, ini kita akan functionkan. So apa maksud kita functionkan ni? Inilah yang kita akan. Okay. Okay. So step 1. Step 1 kita akan buat kat sini, kat atas. Ini yang kita panggil sebagai function prototype. So function prototype kita akan create ataupun function declaration. Okay. So apa kita nak buat kat sini, kita nak bagi nama function. So nama function dah diberi. With per. Okay. And then dia kata that receive the total score of all quizzes and then calculate and return the percent. So kita cuma kena fikir. Function ni kita nak buat apa? Kita tak, katalah you tak tahu. Apa you nak buat? Dalam ni, dalam kurungan ni nak letak kat apa? Okay, function prototype satu je. It must end with any point. Okay. Katakan you tak tahu. Kalau you tak tahu, okay, katakan you tak tahu nak buat apa dulu prototype, tak tahu macam nak declare kan? You skip. You skip. And then you terus buat dia punya definition. So function definition kita buat kat sini lah. Boleh tak saya letak ni kat atas? Sebab dia masih terpisah. Okay, tak ada masalah. Oh boleh. Sebab kat sini kita nak buat second step. Kita buat kat atas. Function. Second step is function definition. Okay. So function definition ni, kalau nak senang kita buat function definition dulu lah. So function definition, apa beza dia dengan function prototype? Function prototype dia mati dengan semicolon. So step 2, kita akan ada open and close curly. Nampak? Senang je. Okay. Beza dia, ni mati dengan semicolon, ini ada open and close curly. Okay. So apa kita nak buat dalam definition? Kita tahu piece per. Sebab kita dah buat dalam bentuk sequential kan. Sebenarnya adalah this part. Betul tak? Kan?
percent quiz ni kan. So kita nak buat ini sebenarnya kita tak nak buat kat sini. Nak buat di dalam. Faham? Kita nak buat di dalam. So apa kita nak buat? So bila kita buat yang ini kita tengok. Oh, CRISPR. Okay, so ada proses dalam. So kalau ikut logik kita nak return kan. Okay? So kalau kita nak return kan, apa kita nak letak kat sini? Kalau kita tak ada idea, tengok CRISPR. CRISPR dalam ni declare apa? Double. Nampak? So pakai double lagi. Nampak? Kalau kita tengok kat sini, dalam ni, kan? CRISPR. Kalau you tak tahu lagi nak buat apa, you tengok sini. Okay. So maksudnya you perlukan markah quiz. Betul tak? Untuk buat this calculation kan. So this markah quiz, apa sahaja yang di belah kanan ni, okay? Biasanya you perlukan dia as fiber. So you letakkan dekat. Faham? Okay? So that will be your parameter lah. Benda yang you nak pakai. Okay? And then, apa? Okay. So bila definition, dia mesti define penuh. Maksudnya CRISPR ni data type dia apa? So you tengok kat bawah ni, CRISPR, ini double. So you masukkan double dekat. Okay. And then dah calculate, dapat result. And then by right, this is the result that you want to return. Betul tak? Dia kata kat situ pun ada kan? And return. So maksudnya, kita dah tahu dah. Dia nak returnkan something. So dia nak returnkan apa? Dia nak returnkan this percentage. Sebab dalam soalan dah kata that return. Okay. So this percentage ni, kita tengok pula. Kita returnkan percentage. Percentage kita declare sebagai double. So kita letakkan double dekat. Ini. Kalau you try, kita buang dulu ni. Tak buat lagi ya. Okay. So dah settle yang ni. Kalau you try compile. Okay. Nampak? Dia berkata ada error. Percentage tak declare lagi. So kenapa tak declare lagi? Sebab daripada buka sampai tutup yang ini untuk this function, ada tak you declare double percentage, double markah quiz? Double markah quiz ada? Nampak tak? Ada kat sini. Double markah quiz. So dia umpama macam dah declare. Tapi double percentage ada tak? Tak ada kan? So yang ini double CRISPR. Double percentage tak ada. Okay. So macam mana you nak declare? Kenapa you kena redeclare? Itu yang ada istilah yang kat depan. Sebab dia ada cerita global dengan local private. Kat depan ni. Sebab yang ini, double quiz yang kat sini ni, dia adalah local untuk main. Maksudnya dalam main sahaja you boleh pakai this one. Daripada buka sampai tutup main sahaja you boleh pakai double percent. So kat sini tak boleh sebab dia dalam buka dan tutup yang berlainan. So dekat dalam ni, you kena redeclare. So macam ni nak redeclare, copy je. Takkan dekat. Nampak? So sekarang kita boleh declare dua benda yang sama dalam satu source code yang sama. Kenapa boleh? Sebab dia dalam function yang berlainan. Satu dalam function CRISPR, satu dalam function. So dua ni tak ada kaitan secara direct. Macam mana kita nak kaitkan dua ni? Itulah gunanya step 3. So step 3 kebiasaannya berlaku dalam. Okay. So step 3 kita akan kata kat sini lah. Okay. So step 3 function call ataupun function execution ataupun function invocation. Okay. So kita akan adjust yang ini. Kan kita dah ambil tadi yang ini kan. Yang ini kita boleh buangkan. Kita buangkan dia. So kat sinilah baru kita buat step 3. So step 3 apa? Kita habiskan step 1. Betul. So bila you dah ada step 2 yang lengkap, macam mana nak buat step 1? Simple. Ambil dia punya header je. Ambil dia punya header, copy, paste. Tak simple dah. Dah siap. Itulah maksudnya function prototype. You bagi tahu function ni ada. Itu sahaja. Maksudnya cakap, function ni ada dekat bawah. Habis tu. And then baru you kata, apa function ni nak buat? Baru you define. And then baru you buat step. Step 3 sama juga. Copy je step 1. Sebab step 1 dah ada semicolon. So copy je step 1. So you letak je dekat. Jadi kat yang buang tadi lah. Dia letakkan dekat. So apa kita nak buat dengan yang ni? Okay, kita tengok dulu. Kalau depan dia bukan board, maksudnya depan dia double tu, dia ke float ke apa sekalipun, apa you buat adalah you sediakan something. Maksudnya dia nak returnkan something kan. So bila dia return, must append to something. So bila dia nak append to something, dia nak append kepada apa? Dia sebenarnya nak returnkan balik the result of percent. Maksudnya percent quiz dalam function tadi you dah calculate, you nak hantar balik kepada main. So macam ni lah you linkkan. Okay. So lepas you dah tengok dia jenis void ataupun non void, dah letak dia punya equal. The last step you buang segala simbol,
segala reserve word. Maksudnya double ni reserve word buang. Double pun reserve word buang. Kalau ada bracket ke, ada apa, square box ke, ada simbol and ke, reference ke, buang juga. Maksudnya hanya tinggalkan variable name dengan function. Right? So by right, bila kita dah buat macam ni, dia tak akan ada error. Dan result dia masih lagi sama. Maksudnya kalau you masuk 20, dia result dia masih sama. Katakanlah kalau you tak buat di step 3 ya, you ada step 1, step 2, tak ada step 3. So apa akan jadi adalah bila you run, dia tak ada step 3, you buatlah 50. So, maka accuracy akan jadi 100. Saya tak ambil. What? Dia boleh calculate? Kenapa tak jadi 0? What? Okey je. Saya dah buang semua. Saya buat lah kan. Dan cari lebih mudah. Buat macam you buat tak jadi. Dia jadi kosong. Betul lah. Okay. Dia jadi kosong. Nampak? So calculation dia tak berlaku. Okay. Kalau you tak buat step 3, sebab tak ada kata invoke the calculation, call the function. Okay. So itulah cara kita buat. So yang lain pun sama lah. Maksudnya kalau you nak senang, you start daripada step 2. So step 2 apa? Tak tahu. Tak tahu nak buat jenis apa. Kan? And then leper. Sebenarnya apa? Bulat percentage. Okay. And then parameter pun tak tahu. Tak apa, biar dulu. Okay. And then kita baca dulu soalan, dia ada kata ada nak kira. So kita tahu calculation dia sebenarnya kita dah buat dekat. So apa kita boleh buat adalah kita pindahkan dia punya proses kepada kita punya. Okay. Letakkan dalam. So dalam ni nak kira this one, kita perlukan markup flat. So kita jadikan dia F. And then kita tahu kita ada return. Kan? So return apa kita tak tahu. So kita tengok kita nak return kan in the end kita clear lah. Kan? So kita tengok dalam ni kita declare dia sebagai apa. So dalam ni kita declare dia sebagai kan? Kita copy paste kat sini. Ini automatic return dia, return percent lab. So percent lab kita declare sebagai double, function kita automatic jadi percent lab. Variable dia apa? Kita tengok kat sini, kita declare dia sebagai double. So siap step 2. And then daripada step 2 baru kita buat step 1. So step 1 copy je header, pastekan, letakkan. Step 3, so siap 1, 2, 3, copy step 1, pergi kepada this one. Dia kat mana kita colek tadi, kita komenkan dia, so kita buang dia, pastekan. Okay. And then apa kita boleh buat dengan this one? So kita tengok dia bukan void, kita standby sama-sama. Nak simpan dekat mana? Tengok balik dekat original equation, kita kata simpan dekat. Okay, kita pindahkan dia dekat atas. Okay. Kita pindahkan dekat situ. Sudah siap. So dah jadi yang ini. So apa kita boleh buat dekat sini? Kita buat macam tadi lah.
buang segala reserve word, simbol, segala benda kita buang. Okay. So, next one. Sama juga. So, dia jadi repetitive. Nampak? Dia sebenarnya function ni senang je. Dia hanyalah memindahkan kita punya proses ke dalam function. Okay. So, tutup. Okay. Dan enter. Dan oh, dan baca soalan dia kata that return kan. That return. So, standby. Okay. So, apa function ni nak buat? Sama lah. Copy daripada copy daripada sini, pindahkan ke dalam. Okay. So, this one, double. Okay. So, this one, kita nak returnkan. Kan? So, dalam ni, kita masih belum declare. So, kita re-declare. Untuk local, so, kita tengok percentage double. So, for automatic function. Okay. Kita nak calculate, kita perlukan markup test. So, markup test. Pun double. Set lah yang kita. So, copy this one. Copy the header. Pastekan dekat step 1. Gantikan. Copy step 1. Okay. Pindahkan ke bawah. Okay. Simple je. So, ni. Tengok dia bukan void. So, dia mesti ada sama dengan something. So, sama dengan apa? Sama dengan step. Buang segala. Okay. Dan pindahkan ke dalam. Okay. Dia dah banyak macam ni, macam buruk pula letak banyak ni. So, ya. Next time. Okay. Oh, patutlah. Alright. Okay. Then next one. Function apa lagi? Banyak pula function ni. Okay. Function final. Okay. Okay. Sebab tu saya kata buat step tu dulu lagi senang daripada buat step 1. Sebab step tu kita dah di guide. So, apa dia? Okay. So kat sini kita baca sampai habis, dia kata and return. So standby. Tanpa perlu tahu nak buat apa. So this one, apa dia nak buat? Kita nak calculate this part. Ada soalan tak? Kalau ada, stop kat sini. Laju sangat ke, slow sangat ke? Boring ke buat benda yang sama? So yang ini kita tengok, nak return apa, mestilah nak returnkan result of calculation kita kan. Wujud dia. Okay. And then kita tengok percentage, kita declare sebagai double juga. Hanya tengok kita declare double dan twist ni. Itu pula yang tak elok. Tak apa, ada satu, nanti kita buat kita punya function sendiri ya. This one, okay. So yang ini automatic function kita jadi. So dalam ni kita perlukan markup project. Markup project, kita declare juga dia sebagai. Okay. So dah siap step 1. Step 2, copykan dia. Okay. Copy header saja jangan copy semua. Dan matikan dengan step 3, copy step 1. Okay. And then pindahkan ke bawah. Okay. Dekat mana kita ambil proses tadi. Okay. Then check double. Okay. Bukan void. Copykan this one. Dan buang segala reserve word dengan and copy this one. Ini sebenarnya kita buang. Copy dia kan. Saya tak nak buang dia. Okay. Okay. Next one apa lagi? Last one. Okay. So, tak ada. Okay. Kita buat tak tahu dulu. Okay. Then final. Extend. So, and then dia kata return. Return lah. Return apa? Return something. Tak tahu lagi apa. Okay. Next.
semua. What else? Okay, kita boleh final. Banyak benda lah kita boleh buat. Okay. Okay. Ini. Tengok. Kita declare lagi. Declare. Bila dah macam ni tak cantik pula ada space-space. So, kita return final. To return first and final, return first and final, we declare as double. So automatically our function will be. In this process, we need the markup final. So markup final will be our parameter. Kita check dekat main. Markup final will be declare. Sebab tu saya ajar bentuk. Okay. So by right, by doing this, so kita copy dia punya header, kita jadikan dia punya. Kalau ikut sequence sebenarnya kita buat step 1 dulu lah kan. Tapi sebab kalau kita buat step 1, banyak persoalan di awal-awal. Itu sebab tu saya ajar buat step 2 dulu. Okay. Sebab kenapa ada step 1 pun sebenarnya dia disebabkan kat mana kita punya function. Okay. Okay. Okay, siap. So kalau ikutkan yang ini, siap. Okay. Okay. Kalau ikut yang ini, kita try buang. Okay. Sorry, tertinggal. So double. Okay, ini. Bila double ni kita ada ini. Sampai. Dan kita buat double. Okay. Dan. Ya, saya try komen satu lah. Tanya ini kita. Jadi yang last semua kali potong. Macam. Dia tanya tadi. Yang atasnya ni. Ni. Dah saya komenkan yang bawah kan. Okay. Okay, sedap. Dan ini lagi. Okay lah. User friendly lah. Okay. Okay. Why? Ada idea. Ini sepatutnya ada. Betul. Oh, dia dah yang lama kot. Okay. Boleh lah. Ya. Sebab last kali 0 okay. The uncomment this one. Compile balik. Saya rasa dah akan jadi kalau kita tertekan itu cepat sangat. Okay. 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 Nanti dia punya apa orang kata? Dia punya pemakahan ready. Okay. So apa yang kita boleh buat lagi dengan hasil mudah ni? Okay. So yang ini kita hanya tengok function jenis unboard. Kan? Maksudnya kita tengok semua double. Okay. Okay. So apa kita boleh buat kat sini selain daripada double? Okay. Okay. Save as yang baru. Nama extra. Okay. Extra ni tambahan lah. Okay. So apa maksud function tanpa parameter? Apa maksud macam menu dulu kan? Okay. Kita buat lah. Katakan macam yang ni kan. Kan kosong kan. Biasanya kan kadang-kadang kita ada buat macam ni kan. Welcome to apa tu kan. So, kita boleh tambahkan kat sini. Tambahkan kat sini macam. Itu tak tahu apa guna dia kan. Step start, pakai new line, pakai yang lain ni kan. Okay. Copy this one. Copy this one.
sekolah. Sistem. Sistem sekolah. Teknologi. Tenang lah. Dia cek marah pula. Okey. Apa ya? So ini menu kan. Maksudnya dia tak ada apa-apa yang kita nak terima value daripada ni. Okay. Maksudnya kita just nak dia keluar dekat atas kan. Ini kita compile. Kita run. Kita nak dia keluar kat atas kan. Okay. Dia tak semestinya kita kena letak kat atas. Okay. So yang inilah yang kita maksudkan. Kita boleh jadikan dia function tanpa parameter. So kita boleh buat kat sini. Katakan kita tambahkan. Sebab ni suka hati kita kan. So kita dah tahu dah. Idea kita nak buat. Tak apa kita buat sama je tadi. Kita baca. Boleh start ni tak lari kan. So kita tak tahu nak buat jenis apa. Yang kita nak tahu kita nak buat function ni nama dia pamerkan. Okay. Dah habis bahasa Melayu lah. Hopefully you all faham lah. Idea dia adalah you boleh letak suka hati nama apa. Asalkan tak ada simbol, tak ada space, tak start dengan nombor. Okay. So maksudnya kita nak pindahkan this part. Okay. So apa kita boleh buat adalah submit je this part. Kita tekatkan dia. So kita buat sendiri kan. Kita letakkan dalam. Okay. So kita tengok. Kita tengok. Ada tak perlukan apa-apa bracket? Tak ada. Ada tak nak returnkan apa-apa? Tak ada. So tak ada semuanya. Kita tengok. Tak ada kita tak buat. Sebab tak ada return. Kita tak buat. Dan then kita tanya. Ada tak parameter nak pakai? Tak ada. Ada benar return apa-apa? Tak ada. So tak ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Kan? Kalau tak ada pada kita, tak ada lah. Buat mana? Dah tak ada. Kan? So tak ada. So tak ada kita tu. Matikan dengan. Okay? So kalau tak ada step 3, apa akan jadi? Saya compile. Okay? Kalau tak ada step 3, walaupun kita ada dia punya definition kat sini kan. Kita ada declaration-nya, ada definition dia kat sini kan. Okay? Tapi kalau kita try compile, kita try run, dia tak keluar. Sebab tak ada step 3. Itu bunyi step 3. Step 3 tak semestinya berlaku dalam proses. Step 3 berlaku di mana kita ambil kita punya definition. Isi-isi definition. Maksudnya, ini tadi kita ambil dekat input kan. So kita nak keluar, dia keluar balik dekat. So kita letak balik dia dekat. Tapi syarat dia, set up balik. Dan letak void tak ada sama dengan. So settle. And then kita tengok void. Kita buang lah. Void adalah result word. Kita buang. So tak ada apa-apa lagi nak buang. Semicolon dah mati. Kita compile balik. Okay, dah compile. Dan kita run balik. Nampak? Dia dah keluar balik dekat. Okay. Dan apa lagi yang kita boleh buat? Ingat tak idea reusability? Apa maksud reusability? Okay. So maksud reusability tu ini. Nampak tak? Ini sama. Display output, terima input. Display output, terima input. Display output, terima input. Display output, terima input. Okay. So kalau kita tengok dia buat benda yang sama saja. Okay. So apa kita boleh buat dengan benda ni? Kita boleh buat satu function yang sama. Okay. So kalau kita tengok semua ni pula bikin dia betul-betul cantik. Semuanya adalah double. Semuanya adalah nombor bertitik perpuluhan. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita buat dia punya definition. Daripada idea-idea tu kan. Okay. So semuanya adalah jenis double. Boleh tak saya pause sekejap Okay. Kita rehat je. Okay. Sorry tak sempat saya kejar orang kata rumput. Okay. What is it? Okay, next one, reusability. Okay. So what does it mean by reusability? Saya dah record belum? Saya tak tahu. Oh dah. Okay. So what does it mean by reusability? Ni simple dia. Maksudnya kita nak pakai dia berulang kali. Okay. So kalau kita tengok kat sini, basically this figure, semua dalam bentuk double kan. Semua yang berubah adalah soalan. Okay. So apa kita boleh buat adalah kita fikirkan satu nama lah yang sesuai. Okay. So kita tak tahu apa lagi. Kita biarkan dulu. Okay. And then apa kita nak buat? Dapatkan input. Input. Okay. So dapatkan input, kita letak dulu korongan dan buka. Okay.
So kalau kita tengok input kita 3 kali. Kita ambil 3 dulu 3 yang pertama. 3 yang pertama ni lah. Okay. 3 ni dia buat benda yang sama. Tanya soalan dapatkan value double. Tanya soalan dapatkan value double. Tanya soalan dapatkan value double. Okay. So kalau kita tengok dia tak ada apa yang complicated lah. Okay. So apa kita boleh buat kat sini adalah okay, maksudnya yang berubah adalah soalan. So soalan tu yang kita boleh jadikan sebagai kita punya variable. So kita boleh kata char kotak kan. Char kotak soalan. Okay. So char kotak soalan. And then apa yang kita nak returnkan adalah apa yang kita inputkan. So semua input kita jenis double. So function kita jadikan juga ini. Okay. And then apa lagi yang kita nak buat? So kita ambil satu sebagai sampel. Sekejap lagi kita tunjukkan saya tunjukkan apa maksud reusability. Right? So kita ambil satu sebagai sampel. Okay. So kalau kita tengok kat sini, so maksudnya yang berubah hanya soalan, betul tak? So soalan pun kita dah jadikan variable, so tak perlulah kita letakkan C out kat sini. Apa yang kita letak C out kat sini, tapi tak perlu kita kata quiz. Kejap lagi kita akan hantar quiz as our value. So kita copykan soalan. Sebenarnya apa sahaja soalan yang kita hantar, itulah soalan yang kita akan C out kan. Okay? And then markup tak semestinya markup quiz. Dia boleh jadi markup sebab kita nak tukar untuk 3 ni kan. Dia boleh jadi markup quiz, markup lab ataupun markup test. Okay. So apa maksud markup ni? So kita tukar. So kita boleh bagi nama katakan user input. Okay. Kita pilihkan user. So user input ni kita nak declare sebagai apa? Okay. So kita tengok, kita nak ubah dia start kan? Test, lab dengan quiz. Test, lab dengan quiz ni, kita declare sebagai double. So user input pun kita boleh declare dia sebagai double. Baik. So kita kata double, user input. Itu. Okay. And then lepas kita input ni yang kita nak returnkan. Kita pun dah tahu kan? Okay. So maksudnya, ni pun bukan jenis buah. So kita boleh letakkan. Okay. So that's how kita create. So yang ini apa yang maksud reusability tu? Saya hanya buat function ni sekali. Okay. So saya jadi letakkan dia punya header juga. Okay. Lain kita try compile dulu, tengok ada error besar. Apa ada error? Double dapatkan soalan. Mana pun. Datang. Kalau was not declare. Alamak. Mau tak start. Oh, tak juga. So, kita buang ni. Itu dah boleh. Ya, compile. Okay. Itu dia. Compile. Tak boleh tarik ni. Sudah. Tak jadi. Apa ni? Apa ni? Kotak tu depan soalan ke? Kotak tu depan soalan. Dah try? Jadi? Kenapa tak jadi ya? Dah try dah. Betul ada error tu?
Tak depan soalan tu. Yang kotak car. Aha. Saya tak depan Car ni soalan. depan soalan. Ah, Macam ni lah kan? tak itu Error lagi. belakang depan dia. Depan dia. Maksudnya Selepas soalan. Selepas soalan. selepas soalan. Tidak lah. Betul. Thank you. Yeah. So, apa saya cakap depan? Okay. So, this one, apa? Okay, barulah kita boleh letak. Okay. Kita try compile balik. Alright. So, dah ada yang ini. So, kita copy. Memang header okey. Oh, patut dia tak sama, header tak sama dengan ni. Faham? Okay. So, apa maksud reusability tu? Ini. Tak akhir lah. Nanti yang lain tu, kita tengok time lap. Last one. Okay, reusability. Yang ni kan. Kita buat untuk semua lah. Okay. So, kali ni kita buat untuk semua. Sebab tak sempat. Okay. So, reusability apa maksud dia? This one. So, kita copy dia punya header kan. Okay. So, daripada sini, kita tengok, dapatkan markah ni dia jenis double. So, apa kita nak buat dengan this one? Kita nak update kita punya markah quiz sebenarnya. Okay. So, kita buat macam ni. Okay. And then kita buangkan segala reserve word tadi. Okay. Reserve word and then segala simbol. Okay. So, kita dah kata tadi, yang berubah hanya soalan. So, apa kita buat? Instead of kita hantar variable soalan yang kita tak tahu apa dia, kita boleh hantarkan ini. Di sini. Kita hantarkan the actual value. Okay. So, by doing this, saya confirmkan dulu. Sebab saya mengharapkan quiz makan ni tak keluar. Okay. Okay, dia terus lab. Betul lah. So, by doing this, apa kita buat? Okay. Dia akan buat benda yang sama. Oh, tak ada sini boleh. Nampak? Dia bagi warning. Warning tak ada masalah. Dia memang tak galakkan lah. So, hantar terus. Baik. So, kita boleh hantar macam ni. So, apa sahaja kita type dalam ni, dia akan keluar kat sini. Sini maksudnya kita paskan by value. By actual value. Bukannya by reference. Okay. Kita juga boleh hantar, selain daripada kita hantar variable, kita boleh hantar value terus. Okay. So, yang ni lah. So, apa maksud recyclable? Reusable? Reusable tu maksudnya, semua benda ni. Okay. So, instead of kita buat satu shoot out lagi apa semua kan. So, sekarang, what we need to do is, kita just invoke the same function. Kita invoke same function ni. Kita dia. So, macam mana kita nak invoke the same function? Sini lah. Kita just copy this one. Letakkan dekat. Letakkan. Nampak? Ini maksud reusability. Buat sekali, boleh pakai banyak kali. So, kalau ni kan, untuk test ni kita masukkan 1, 2. Kalau kita panjang lah. Ni untuk test tu jadi kita. Okay. Sekejap lagi baru kita override. Okay. So, yang ini, kalau kita tengok, file. Okay. Nampak? Dia makin banyak lah. Sebab kita makin banyak ni kan. Dan kita so, kita try masukkan value sama macam tadi. Nampak? Okay. So, apa sahaja yang kita hantar dalam kurungan tu, kalau kita hantar direct value, dia akan pamerkan direct value. Okay. So, sebenarnya tak adalah kita nak hantar this one kan. Kita nak hantar markah lab. Kan? Markah double put sekali. Markah lab. So, kita masukkan markah lab kat sini. Dan kita nak masukkan markah quiz. Kita masukkan markah quiz kat sini. Dan markah project. Okay. Dan markah. Alright. Okay.
Betul. Nampak? So idea kita, sini. Kita buanglah this one. Nampak tak? So kalau you perasan sekarang, the idea is, okay, dah lebih masa, ya. The idea is, kita nak, kalau boleh, bila you buat function kan, betul lah kalau boleh, untuk memahami dia ni, and untuk project you all nanti, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dalam you punya input, ada tak assignment statement? Ada tak CINC out? Tak ada. Semuanya adalah function. Dalam you punya proses, ada tak CINC out? Ada tak apa proses direct? Masih lagi ada. So, yang ini, dua ni, yang atas ni kalau tengok kita dah buat dia sebagai function. Tapi dua ni, kita masih belum lagi buat dia sebagai function. Okay? So, untuk dua ni, 1, 2, 3, berapa ni, semua ni lah. Okay? Untuk semua ni, cuba jadikan dia dalam bentuk function. Okay? Dua ni, cuba combine this function. Boleh tak? Dua function ni, you combinekan dia sekali. Kenapa saya nak you combine? Sebab ini saya nak pakai. Okay? And then, yang ini, you buat print. So, you akan ada banyak variable ni. Dalam you punya. Okay? So, please try. This one, sekejap lagi saya akan send kat you all this one. Saya akan sharekan. Saya cuba. Okay? So, please try. And itulah, sorry. Okay? Hopefully you all try this question. Then try to follow the example. Okay? And then untuk lab, okay? Selain daripada kita akan continue this one, saya akan continue this one. And then okay. You try soalan 17 and 18. Soalan 17 and 18 dulu. Soalan tu mirip final. Okay. You completekan this one, question number 5. Okay. Completekan question number 5. Okay. And then you please try question number 17 and then number 18. Completekan number 5 and then go question 17 and then question. Okay. So that's all for today. Sorry for your extra time, 4 minutes. Sekejap lagi saya akan sharekan this one also with your pattern. So that will be all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Attendance. Attendance sekejap lagi saya share kat WhatsApp. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.